Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kami dari Kumpulan Sehati Sejiwa akan membentangkan mengenai isu COVID-19 dan kesannya kepada masyarakat. Next slide. Untuk isi kandungan, kita ada 6, iaitu nombor pertama pengenalan, objektif, seterusnya punca COVID-19, kesan impak COVID-19 kepada masyarakat, seterusnya langkah penyelesaian COVID-19 kepada masyarakat, dan yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Seterusnya, next slide. Okey, pengenalan. Next slide. Pada pertengahan Disember 2019, dunia telah dikejutkan apabila bandar Wuhan di China melaporkan fenomena novel yang disebabkan oleh penyakit virus corona. Penyakit tersebut bukan sahaja telah merebak di dalam negara, malah terus tersebar luas ke negara-negara lain. Virus corona tersebut telah dinamakan secara khusus sebagai sindrom pernafasan akut teruk coronavirus 2 dan kemudiannya dikenali sebagai COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit baharu di mata dunia dan merupakan penyakit berjangkit kepada manusia. Gejala klinikal penyakit tersebut adalah seperti demam, keletihan, batuk kering dan sesak nafas atau kesukaran bernafas. Pada 30 Januari 2020, wabak ini diisytiharkan sebagai darurat kesihatan awam keprihatinan antarabangsa atau Public Health Emergency of International Concern oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Pengisytiharan ini adalah berdasarkan kemungkinan kesan dari patogen jika ia tersebar ke negara-negara dengan infrastruktur penjagaan kesihatan yang lebih rendah. Pada 23 Januari 2020, Kementerian Kesihatan KKM melalui Pusat Kepersiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan telah menerima laporan mengenai 3 kes iaitu 2 di Sabah dan 1 di Selangor disyaki dijangkiti coronavirus 2019. 2 hari selepas itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad ketika itu mengesahkan kes pertama COVID-19 membabitkan 3 warga Cina yang masuk ke Malaysia melalui Johor dan Singapura pada 23 Januari 2020. Menurut beliau, lelaki terbabit mempunyai sejarah perjalanan Singapura dari 16 hingga 22 Januari 2020 bagi menghadiri mesyuarat bersama delegasi antarabangsa termasuk China. Lelaki berkenaan kemudian pulang ke Malaysia pada 23 Januari 2020 sebelum mendapat rawatan di Pusat Perubatan Swasta di Selangor. Pada 28 Januari 2020, Yang di-Pertua Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah semua masjid di seluruh negara adakan solat hajat berikutan peningkatan penularan COVID-19. Seterusnya, sejarah negara tercipta dengan pengumuman oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika itu yang mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari bermula 18 Mac sehingga 31 Mac 2020. Next slide. Okay, next slide. Ini merupakan keratan akbar yang agung menitahkan masjid seluruh negara untuk membuat solat hajat dan doa selamat. Rakan-rakan sekalian, seterusnya saya akan menyerahkan kepada Dinesh bagi membentangkan mengenai objektif punca penularan COVID-19. Okey, sekarang objektif. Next slide. Terdapat 4 objektif. Yang pertama, mengenal pasti penularan isu COVID-19 dan kesannya kepada masyarakat. Objektif yang kedua adalah menghuraikan punca dan faktor berlakunya penularan isu COVID-19 kepada masyarakat. Objektif yang ketiga, meneliti langkah-langkah yang berkesan dalam menangani penularan isu COVID-19. Yang objektif terakhir adalah membincangkan mengenai penularan isu COVID-19 dan kesannya kepada masyarakat dan kaitannya dengan penghayatan etika dan peradaban. Keempat-empat objektif ini kita akan bentang dalam slide seterusnya. Lepas ini kawan saya akan bentangkan. Okey, untuk punca-punca penularan COVID-19, sekiranya kita melihat rentetan peristiwa dan kronologi COVID-19 di Malaysia, terdapat berbagai punca atau faktor yang menyebabkan penularan wabak ini terus berleluasa dan sukar untuk dikawal. Next slide. Sekiranya diperhalusi
faktor utama yang meningkatkan penularan wabak COVID-19 di negara ini adalah berikutan ketidakpatuhan prosedur operasi standard SOP, ketidakpatuhan dasar dan peraturan dan sikap lewa masyarakat dalam menerima norma baharu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah telah mengatakan bahawa pertambahan kes baru COVID-19 adalah berikutan sikap culas masyarakat terhadap wabak ini. Menurut beliau, rentas negeri bukan yang memberikan permasalahan, namun ia adalah berikutan masyarakat tidak mematuhi SOP. Pelanggaran SOP juga adalah seperti berkumpul secara sesak dan serentak, bersembang dan di tempat yang sempit tanpa sebarang penjarakan fizikal serta tiada amalan kerap membasuh tangan dengan sabun. Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man turut menyatakan bahawa masih terdapat segelintir individu yang tidak berdisiplin, melanggar SOP dan ia memberi kesan negatif termasuk peningkatan jumlah kes positif di negeri Perlis. Dan seterusnya, Pengarah Jambatan Kesihatan Negeri Pahang melaporkan peningkatan jangkitan COVID-19 di pekan disumbangkan berikutan ketidakpatuhan SOP. Menurut beliau, ini adalah berdasarkan majlis-majlis sosial seperti perkahwinan, pertemuan dengan anak saudara dan sebagainya. Next slide. Di sini merupakan keratan akhbar seperti di sebelah kiri daripada Astro Awani, seramai 311 individu di kompaun sebab melanggar SOP, dan yang seterusnya daripada Sinar Harian juga seperti semua saya yakin sedia maklum, polis menyiasat majlis perkahwinan pasangan artis langgar SOP ketika kawalan pergerakan dijalankan. Next slide. Segelintir rakyat Malaysia masih alpa dan bersikap kebal daripada terkena jangkitan COVID-19. Untuk pengetahuan, pakar psikologi kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, Dr. Fauziah Muhammad Saad turut mengatakan bahawa corak pemikiran rakyat Malaysia perlu diubah dalam usaha mengekang penularan COVID-19 daripada semakin meningkat. Rakyat di negara ini perlu bersikap lebih positif dan membentuk kesedaran yang tinggi mengenai jangkitan penyakit ini di dalam diri mereka. Namun begitu, apa yang mengusarkan rakyat Malaysia yang telah divaksinasi sepenuhnya tidak memahami dengan jelas, keliru dan mempunyai salah faham terhadap konsep vaksinasi tersebut. Pakar Virologi dan Universiti Sains Malaysia, Prof. Madya Dr. Yahya Mat Arif turut menyatakan bahawa kefahaman masyarakat terhadap fungsi vaksinasi perlu diperbetulkan. Ini adalah berikutan terdapat segelintir masyarakat negara ini yang masih alpa dan mengabaikan prosedur operasi standard SOP pencegahan wabak berkenaan. Masyarakat juga seharusnya sedar dan mengetahui bahawa vaksin yang diberi bukan bersifat melindungi secara 100% dan tujuan asalnya adalah mengurangkan komplikasi jika dijangkiti, bukannya menghentikan jangkitan. Rakyat di negara ini juga perlu memahami bahawa pembentukan perlindungan imuniti dalam komuniti memerlukan tempoh masa dalam menangani penularan wabak ini. Next slide. Keratan akhbar. Keratan akhbar seperti yang kita dapat tengok di sini melanggar SOP berkumpul di apartmen atas alasan menyambut Aidilfitri. Seterusnya arahan memakai pelitup muka dipatuhi, namun aktiviti berkumpul tetap berlaku. Next slide. Ini merupakan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengenai coronavirus di Malaysia. Bertitah dalam hal ini beta meminta seluruh rakyat untuk mengamalkan tahap kebersihan diri yang tinggi dan juga sama-sama menjaga kesihatan alam sekitar. Rakyat juga adalah diminta untuk tidak menimbulkan suasana cemas menerusi penularan berita yang tidak benar. Next slide. Jadi jika kita melihat ke arah perspektif peradaban manusia, pemimpin negara seharusnya menjadi contoh atau role model kepada masyarakat dalam mengharungi dan membendung penularan COVID-19 di negara ini. Di dalam temu bual Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin ketika itu dengan The Sydney Morning Herald dan The Age mengatakan, next slide, mengatakan bahawa kegagalan segelintir menteri mematuhi prosedur operasi standard merupakan faktor yang menghakis kepercayaan rakyat terhadap keberkesanan sekatan pergerakan penuh atau total lockdown.
Beliau turut mengakui bahawa pemimpin sebaliknya harus menerajui negara dengan mencerminkan contoh yang baik untuk seluruh rakyat. Next slide. Di lensa luar negara pula, Menteri Kesihatan Britain iaitu Matt Hancock meletak jawatan susulan kemarahan dan desakan daripada rakyat negara itu berikutan pelanggaran SOP dan gagal dalam mengawal wabak COVID-19 di United Kingdom. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Kavita dalam menerangkan mengenai kesan dan impak COVID-19 kepada masyarakat. Dipersilakan. Terima kasih Nabil. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang kesan dan impak COVID-19 kepada masyarakat. Pandemik COVID-19 ini telah memberikan kesan-kesan dan impak-impak yang positif dan negatif kepada masyarakat di seluruh negara, terutama sekali di negara Malaysia. Kesan-kesan dan impak-impak positif pandemik COVID-19 di Malaysia kepada masyarakat melibatkan pengurangan pencemaran udara, pencemaran air dan juga pencemaran bunyi. Kualiti udara di negara juga dilihat sudah pulih dan semakin baik. Selain dari itu, kualiti air di sungai dan empangan juga dilihat semakin bersih. Pencemaran bunyi juga dikatakan berkurangan apabila pengurangan bunyi-bunyi horn yang kedengaran dari pengangkutan-pengangkutan di jalan raya yang disebabkan oleh kekurangan kenderaan di jalan raya. Bukan itu sahaja, pengurangan pencemaran sisa-sisa toksik di darat dan pengurangan pencemaran tanah juga menyebabkan penurunan peningkatan suhu global. Pencemaran yang melibatkan air, udara dan bunyi dapat dikurangkan terutamanya semasa pandemik COVID-19 ini kerana disebabkan sebilangan besar daripada masyarakat Malaysia berada di rumah masing-masing. Pergerakan mereka di rumah juga menjadi semakin terbatas dan kebanyakan daripada mereka terpaksa kerja dari rumah. Berikutan peningkatan kes-kes COVID-19 di Malaysia, larangan pergerakan tempatan dan rentas sempadan yang dikuatkuasakan sepanjang PKP tersebut telah mengurangkan bilangan pergerakan kenderaan di atas jalan raya pada setiap hari dan amat ketara menyebabkan jalan raya semakin lenggang. Next slide. Di samping itu, terdapat juga kesan-kesan dan impak-impak negatif kepada masyarakat berikutan pandemik COVID-19 di Malaysia. Salah satu kesan dan impak negatif kepada masyarakat ialah melibatkan faktor kesihatan. Hal ini kerana masyarakat Malaysia yang terkena jangkitan COVID-19 sudah pasti merasai penderitaan secara langsung. Mereka akan kehilangan deria rasa dan bau, demam, batuk yang berpanjangan, pening dan lain-lain lagi. Keadaan ini juga akan menyebabkan ahli keluarga dan sahabat mereka turut terganggu kerana mereka juga berpotensi untuk menjadi mangsa COVID-19. COVID-19 memandangkan virus berupaya untuk merebak dengan cepat. COVID-19 juga merupakan salah satu penyakit yang amat berisiko tinggal dan berbahaya sehingga boleh meragut nyawa. Justru itu, pandemik COVID-19 di Malaysia juga menyebabkan ramai masyarakat kehilangan kerja dan dibuang kerja. Sumber pendapatan masyarakat Malaysia turut terganggu. Kadar pengangguran di Malaysia kian bertambah dari semasa ke semasa. Namun begitu, terdapat sebilangan syarikat yang terpaksa melakukan pengurangan gaji bulanan terhadap pekerja-pekerja mereka atau mengalak mereka menggunakan cuti tahunan mereka.
Pusat membeli belah perkilangan, pelancongan, pertanian dan perikanan terpaksa ditutup. Selain daripada itu, aktiviti dan kegiatan perniagaan yang tidak beroperasi pada tahap normal telah mengakibatkan banyak entiti perniagaan mengalami kerugian sehingga tidak mampu bertahan untuk meneruskan aktiviti perniagaan mereka. Ini menyebabkan syarikat next slide. Okay. Ini menyebabkan syarikat perniagaan mereka terpaksa gulung tikar. Okay. Ini adalah keratan akhbar daripada Malaysia kini yang implikasi COVID-19 kepada ekonomi negara. Tidak dinafikan bahawa virus kecil COVID-19 telah pun menggegarkan satu dunia dari sudut kesihatan, keselamatan, ekonomi dan sosial di setiap negara. Next slide. Ini pula adalah keratan akhbar daripada Tinta Minda. Okay, kesan COVID-19 kepada manusia dan alam. Penularan wabak COVID-19 secara global telah menjangkiti lebih 4.7 juta manusia dan mengakibatkan kehilangan lebih 300,000 nyawa sehingga artikel ini ditulis. Selain itu, penyebaran jangkitan coronavirus juga telah mengubah corak kehidupan manusia serta merencat pertumbuhan ekonomi dengan begitu drastik. Pandemik COVID-19 mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik seperti industri makanan, minuman, industri pembinaan dan pembuatan, dan juga industri pelancongan serta industri pertanian, pembinaan, perkhidmatan. Ini sekaligus melibatkan ramai kehilangan pekerja. Next slide. Ini adalah keratan akhbar dari Astro Awani. Fahamilah cara COVID-19 beri impak kepada rakyat dan ekonomi. COVID-19 namanya sudah cukup menggurun semua umat manusia di dunia ini. Saban hari, peningkatan angka jangkitan dan korban akibat coronavirus ini semakin membimbangkan. Malah, kesan akibat pandemik COVID-19 kepada negara bukan sedikit, malah hampir melumpuhkan ekonomi dunia. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Putra Malaysia, Prof. Madya Dr. Muhammad Yusof Sari berkongsikan carta mengenai impak COVID-19 kepada ekonomi dan bagaimana pakej rangsangan prihatin berupaya membantu. Next slide. Okey, ini adalah sebahagian daripada keratan akhbar tadi, iaitu memahami bagaimana COVID-19 memberi impak kepada pekerja dan juga isi rumah. COVID-19 memberi impak kepada ekonomi rakyat pada masa kini melalui 3 saluran, iaitu penurunan permintaan ekspor, penurunan permintaan domestik dan juga kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Next slide. Okey, ini okey. Sambungan daripada keratan akhbar tadi, pakej bantuan langsung pendapatan isi rumah dan juga pakej bantuan langsung pendapatan bersifat universal. Okey, keratan akhbar ini sebenarnya adalah berpendapat bantuan yang lebih bersasar dan juga baik daripada yang bersifat universal. Okey, seterusnya saya akan memberi tahu maler untuk membentangkan slide tersebut. Okey, terima kasih Talita. Okey, saya akan bentangkan langkah penyelesaian COVID-19 kepada masyarakat. Okey, berdasarkan kes COVID-19 yang menunjukkan peningkatan hari demi hari, maka pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperkenalkan beberapa SOP, iaitu Standard Operating Procedure, yang harus semua lapisan masyarakat Malaysia mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. KKM juga berkata bahawa S yang membawa maksud syarat-syarat yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB. O ialah
Untuk orang yang berisiko tinggi seperti yang berumur lebih daripada 50 tahun, kanak-kanak, bayi dan juga orang kurang upaya (OKU) haruslah menjaga kesihatan mereka kerana antibodi mereka tidak begitu kuat untuk lawan virus yang berbahaya ini. Manakala untuk P pula, merujuk kepada penjarakan sosial 1 meter haruslah dipatuhi di mana jua, mandi selepas balik daripada tempat-tempat yang sibuk dan juga pemakaian penutup muka haruslah diutamakan. Terdapat beberapa SOP di tempat kerja, di tempat membeli belah, di hospital, di sekolah, di rumah ibadat, pasar, tempat rekreasi dan lain-lain lagi. Selain itu, kita harus kerap mencuci tangan dengan menggunakan air, sabun atau bahan pencuci tangan seperti hand sanitizer. Sebagai contoh, Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata konsep 3W yang merangkumi cuci tangan kerap, wash, memakai penutup separuh muka di tempat awam, wear dan amaran KKM yang lebih berkonsep peringatan, warn. Okey, kita beralih pada gambar raja ini. Gambar raja ini menunjukkan secara ringkas tentang apa yang telah saya memperkatakan tadi. Ini ialah norma baru yang perlu diamalkan oleh masyarakat Malaysia kita. Teknologi yang canggih pada zaman ini membolehkan semua rakyat membeli makanan mentah atau basah secara atas talian. Sebagai contoh, Grab dan Foodpanda merupakan salah satu media pengantaran barangan makanan dan barangan yang kita beli melalui online. Harganya lebih rendah berbanding pembelian secara bersemuka. Kaedah ini juga memudahkan kita menggunakan pemindahan bank, kad kredit, kad debit atau JomPay. Malah, ini juga dapat menjimatkan kos minyak kereta dan dapat menjaga keselamatan semua. Sebagai contoh, mengikut akhbar online yang telah diterbitkan pada 18 Mac 2020 yang menerangkan tentang SEB iaitu Sarawak Energy Berhad yang menggalakkan pengguna agar menggunakan transaksi atas talian bagi tujuan pembayaran bil. Disebabkan keadaan COVID-19 yang telah melanda negara kita, malah kita dapat mempelajari perkara-perkara yang baru. Pembelajaran atas talian ini juga memberi satu kelebihan kepada para pelajar untuk merujuk dan mencari bahan melalui internet. Kemudahan teknologi yang canggih yang telah memberi impak yang positif kepada pelajar maupun kepada guru. Aplikasi Zoom, Google Meet, Skype dan aplikasi lain yang memudahkan perjumpaan guru dan juga pelajar secara maya. Selain itu, pihak ibu bapa juga dapat memantau anak-anak mereka di rumah. Teknologi ini juga telah membantu semua pihak untuk membantras gejala COVID-19. Belajar dari rumah juga merupakan salah satu perkara yang baik untuk para pelajar supaya tidak keluar dari rumah. Pihak kerajaan menggalakkan semua rakyat Malaysia untuk mengambil vaksin secara berperingkat. Vaksin ini juga merupakan salah satu cara untuk mengelakkan daripada mendapat penyakit COVID-19 yang menjangkit ini. Dan ini juga salah satu penghalang kepada semua orang untuk mendapat penyakit COVID-19. Malah, pihak kerajaan juga telah menggalakkan vaksin booster untuk kali yang ketiga kepada semua untuk menghalang daripada penyakit COVID-19 ini. Rakyat yang telah menerima vaksin dibenarkan untuk melawat ke negeri lain dan juga untuk melawat ke luar negara juga. Hal ini kerana kerajaan Malaysia hendak semua rakyat berada dalam keadaan selamat dan terjamin kesihatan mereka. Ini merupakan keratan akhbar Astro Awani tentang cegah jangkitan COVID-19, tanggungjawab bersama, kawal kendiri, patuh SOP. Dengan penularan wabak COVID-19 yang semakin meruncing di negara ini, jalan terbaik adalah untuk rakyat bertindak bijak, mendisiplinkan diri melalui sekatan SOP. Ketua Unit Penyakit Berjangkit, Fakulti Perubatan Universiti Teknologi Mara, UiTM, Sungai Buloh, Dr. Rosnida Muhammad Noh berkata tindakan itu adalah antara langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kebarangkalian jangkitan COVID-19 ini. Akhbar yang kedua adalah daripada berita harian online, 6 langkah mudah perangi COVID-19, kerajaan hanya mengarahkan rakyat untuk kekal berada di rumah
masing-masing dan mengurangkan pergerakan selama 14 hari saja selain menjaga kebersihan diri sebagai langkah pencegah. Masih ada segelintir rakyat Malaysia yang membuka gerai untuk jualan, bersukan dan bersiasia. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, bagi kita haruslah menyokong pihak kerajaan untuk membasmi virus COVID-19 ini. Manakala kereta akhbar yang ketiga pula daripada Astro Awani, usaha Malaysia dalam menangani pandemik COVID-19. Penularan wabak COVID-19 di negara ini bermula seawal 25 Januari 2020 selepas pelancong dari China yang memasuki tanah air dari Singapura disahkan menghidap wabak ini. Walaupun berlaku peralihan kerajaan, namun misi tetap sama, iaitu memutuskan rantaian wabak COVID-19. Pelbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam memastikan semua wabak ini harus dihapuskan dengan segera. Malah kelangsungan hidup rakyat dapat diteruskan seperti biasa. Untuk slide yang seterusnya, saya serahkan kepada Dinesh. Okey, sudah pun kita sampai kepada penghujung. Next slide. Next slide. Okey. Secara keseluruhannya, kesimpulannya, dunia ini berubah mengikut keperluan dan kehendak manusia masing-masing. Dari sudut perubahan itu, ia akan melahirkan sesuatu etika dan peradaban yang baharu mengikut manusia dan kebelakangan yang berbeza. Oleh itu, terdapat juga banyak etika baharu dekat Malaysia ni yang ada pada masa kini adalah salah satu punca daripada perubahan COVID-19. Sedar atau tidak, rakyat di era COVID ni, kita sebagai rakyat memang mempraktikan norma baharu dalam kehidupan. Okay, secara contohnya, yang pertama adalah tidak dapat memakai pelitup muka. Era COVID ni kita diwajibkan untuk memakai pelitup muka. Tetapi sebelum COVID melanda negara, saya pun sendiri nak tak pakai pelitup muka ke mana-mana. Tapi sekarang dia adalah satu peraturan yang mewajibkan semua orang untuk memakai pelitup muka. Iaitu satu etika yang baharu. Yang seterusnya adalah PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Rakyat Malaysia selama beberapa bulan dikurung dalam rumah, tidak dapat bercuti, tidak dapat berkelah dan tidak dapat balik kampung untuk menziarahi ibu bapa ataupun keluarga sendiri. Ini juga adalah salah satu etika yang baharu yang kita mengamalkan di negara kita sendiri. Yang selain itu adalah kerja dari rumah dan pembelajaran secara maya. Even pelajar sekarang dah habis hampir 2 tahun pembelajaran dalam secara maya. Tetapi sebelum ni guru-guru ataupun lecturer ataupun student tidak kenal dengan aplikasi Zoom ataupun aplikasi Google Meet. Tapi sekarang pelajar semua dah pandai menggunakan aplikasi Zoom dengan Google Meet. Ini semua adalah etika yang baharu kita mengamalkan di negara ini. Selain itu, contoh penjarakan sosial, menyemak suhu badan. Selain itu, semua urusan yang pada masa kini kena ada temujanji, kena ambil temujanji, tidak boleh walk-in. Seterusnya, keadaan ini sebenarnya secara tidak langsung ia mendidik masyarakat kita untuk mendisiplinkan diri. Contohnya, beratur, bersabar, menolong orang dan mematuhi peraturan. Dulu dekat mana-mana tempat pun kita tak beratur, kita merebut nak beli barang, beli makanan, dekat pasar malam tak ada penjarakan sosial, tetapi kini kita mematuhi semua peraturan dan SOP oleh kerajaan. Situasi ini memberi peluang untuk mendidik masyarakat untuk mendisiplinkan diri. Selain itu, pandemik COVID-19 juga dalam dia mengajar manusia tentang hidup beretika kepada manusia. Next slide. Oleh itu, rakyat perlu menerima norma kehidupan dan etika baharu ini semasa pandemik COVID-19 yang mengajar kita. Pandemik COVID-19 ini juga mengingatkan masyarakat untuk mengamalkan beberapa etika yang mereka lupa yang mana sepatutnya mereka jaga. Contohnya, memberi sokongan moral antara satu sama lain. Pada masa pandemik COVID-19 melanda ni, rakyat semua menolong antara satu sama lain, memberi sokongan, mematuhi peraturan kerajaan dan membantu orang dalam keadaan kesusahan, even menghormati antara satu sama lain, terutamanya rakyat memberi penghormatan kepada pekerja barisan hadapan iaitu frontliners. Tetapi ini semua adalah etika yang biasa kita perlu diamalkan. Tetapi pandemik COVID-19 ini mengingatkan balik kepada masyarakat untuk mengamalkan beberapa etika ini yang mana masyarakat lupa, yang sepatutnya kena mengamalkan.
Lagi satu adalah rakyat mendengar kepada nasihat kerajaan dan bertindak mengikutnya. Kalau contoh kita ambil dulu, kalau kerajaan cakap jangan keluar daripada rumah, jangan keluar dari pukul 12 lebih malam, jangan keluar. Tetapi pada selepas COVID-19 melanda di negara, rakyat yang mendengar nasihat kepada kerajaan dan bertindak mengikutnya. Itu juga adalah salah satu etika yang rakyat melupa dan juga mengamalkan pada masa kini. Secara keseluruhannya, penghayatan etika dan peradaban memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia dalam semua aspek. Next slide. Ini adalah contoh-contoh keratan akhbar yang membuktikan bahawa pandemik COVID-19 didik manusia tentang hidup beretika. Lepas tu Berita Harian mengatakan bahawa pandemik COVID-19 mencabar etika dan nilai integriti individu. Lepas itu ada lagi satu contoh keratan akhbar yang memberitahu bahawa COVID-19 menjalani kehidupan beretika dan berintegriti dalam perniagaan. Bahawa ini keratan akhbar ini semua bahawa membuktikan bahawa pandemik COVID-19 memberi satu kesedaran tentang etika dan integriti individu. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.